بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur buat dan milik Allah. Salat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dah lalui surah Mumtahanah sampai ayat yang keempat. Dan pada pertemuan yang lalu, kita dapat tahu bahawa bila berlaku pertembungan antara kepentingan peribadi dan kepentingan agama, Allah suruh kita dahulukan kepentingan agama. Kepentingan peribadi, setiap orang ada kepentingan peribadi, terutamanya berkaitan dengan ahli keluarga. Kalau dalam kes surah Mumtahanah, cerita Hatib bin Balta'ah. Hatib bin Balta'ah yang keluarga dia ada yang masih belum Islam, berada di Mekah. Dia rasa khawatir, takut-takut kalau Nabi buat ekspedisi membuka kota Mekah, berlakunya peperangan, maka orang-orang yang yang belum Islam diancam dengan bahaya. Jadi Hatib buat keputusan untuk utus surat tanpa menyedari bahawa tindakannya itu membahayakan kaum muslimin yang lain. Lalu Allah datangkan cerita itu buat kita. Cerita yang kadang kita terlalu terbawa-bawa dengan dengan emosi peribadi. Contohnya, patutnya tuntutan agama berbeza, tapi kita dahulukan tuntutan peribadi. Majlis perkahwinan, berapa banyak kita mendahulukan tuntutan kehendak peribadi berbanding kehendak agama. Dari sudut majlisnya tu sendiri, kan, bersanding tak bersanding, hantaran tak hantaran, meminangnya, bertunangnya. Kan kalau diikut sedikit sangat tuntutan agama, tapi kita lebih kepada ini adat resam, ini budaya, kalau tak buat nanti apa orang kata. Begitulah, tanpa menyedari bahawa kadang tindakan-tindakan kita boleh membahayakan agama. So, sampai ayat yang keempat, Allah datangkan contoh melalui Nabi Ibrahim. Contoh kehidupan Nabi Ibrahim yang juga pernah melalui perkara yang sama. Bertembung antara kepentingan keluarga, kepentingan individu dan kepentingan agama. Lalu melalui kisah Nabi Ibrahim, Allah minta kita belajar. Tak kala berlaku pertembungan itu, dahulukanlah kepentingan agama. Sampai ke tahap Nabi Ibrahim ditegur untuk tidak mendoakan ayah dia. Kerana peraturannya apa? Anak tak boleh mendoakan ayah dia atau ibu dia yang kafir.
Nabi Ibrahim dengan kaum dia sangat firm. Nabi Ibrahim boleh kata buro'a, aku berlepas diri. Tapi dengan bapa dia, dia minta ampun bagi pihak bapa dia. Minta ampun bagi pihak bapa dia. Dan Allah tegur. Allah tegur. So hari ni kita nak tengok ayat 5. Dan ayat 5 ni, tuan-puan, adalah tentang ada possibility, ada kebarangkalian apa yang kita buat, keputusan-keputusan yang kita buat boleh menjadi fitnah kepada agama. Jangan sampai apa yang kita buat, tindakan-tindakan yang kita buat, yang kita rasa benda ni tak ada salahnya, benda baik kot. Tapi rupanya dia boleh termasuk dalam kategori bid'ah, dalam kategori mengada-adakan sesuatu dalam agama. Ia baik bagi kita, tapi belum tentu ia baik buat agama. Jadi Allah ajar kita untuk mohon pada Allah. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru. Waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau jadikan pendirian kami, tindak tanduk kami, keyakinan kami terpesong kerana penindasan orang-orang kafir. Dan ampunkanlah dosa kami. Sesungguhnya engkau sahaja maha kuasa lagi maha bijaksana. Kalimah fitnah dalam ayat ni maksudnya ujian. Bukan tohmahan seperti maksud DBP. Tak. Fitnah maksudnya ujian. Bukan tohmahan. Nabi Ibrahim berdoa supaya jangan jadikan umat Islam sebagai mangsa kepada orang kafir. Sebab orang kafir ni dia akan usaha untuk buat macam-macam perkara buruk kepada manusia. Maka janganlah orang-orang Islam ni jadi mangsa kepada ujian-ujian tu. Contohnya, kalau orang kafir menang atas orang Islam, ada orang Islam akan berfikir bahawa orang kafir itulah yang benar dan orang Islam tu yang salah. Sebab lazimnya manusia akan sangka bahawa yang menang, yang kaya, yang senang itulah dalam landasan yang benar. Walaupun sebenarnya tidak. Kan kita akan fikir macam tu kan? Wah, kereta dia besar, rumah dia besar. Ni mesti betul ni apa dia buat ni. Tuan-puan, kalau tuan-puan memasuki dunia kesufian dan tarekat, ada je guru-guru tarekat ni yang kaya dia luar biasa. Guru-guru tarekat kaya dia luar biasa. Lalu ditanya, kenapa perlu nampak kaya dan luar biasa? Dia kata dengan cara inilah anak murid akan lihat bahawa apa yang diorang bawa tu betul dan benar. Kalau kita hidup zaman Nabi, sepanjang Nabi berdakwah di Mekah, tuan-puan rasa berapa ramai yang ikut apa yang Nabi bawa? Berapa ramai orang yang masuk Islam? Sewaktu sepanjang 13 tahun di Mekah. Rasa-rasalah berapa ramai?
Tak termasuk 12 orang perjanjian Aqabah pertama dan 60 orang perjanjian Aqabah yang kedua. Berapa ramai rasa-rasa? Kemudian ada lagi 20 orang berhijrah ke Habsyah. Berapa orang? Penduduk Mekah waktu itu ribuan orang. 3,000 ke 5,000 orang. Yang masuk Islam bersama berjuang dengan Nabi di Mekah kurang dari 80 orang. Kurang dari 80 orang. Sikit sangat. Sikit sangat. Itu sebelum berhijrah ke Madinah. Ini waktu zaman Mekah. 13 tahun. 80 orang lebih je. Dan kalau kita berada pada waktu itu, melihat apa yang para sahabat Nabi dan para sahabat buat, kita akan rasa diorang ni tak berjaya ni. Berapa kerat sangat. Itulah berlaku pada awal-awal agama ini didatangkan. Dan kesungguhan 80 orang ni, mereka bukan dijanjikan dengan kekayaan. Mereka tidak dijanjikan dengan perniagaan yang berjaya dan melimpah ruah. Tidak. Malah waktu itu yang menjadi tumpuan ialah bagaimana nilai iman yang ada dalam hati. Belum ada tentang solat, belum ada tentang puasa, belum. Waktu tu nilai adil diperjuangkan. Mereka masuk Islam sebab melihat adil, keadilan yang dibawa. Dan kalau tengok kita sendiri, kan 1400 tahun selepas tu, apa nilai yang kita benar-benar pegang untuk agama? Kan ramai orang-orang susah, mu'alaf, yang kami bantu, yang dia peluk Islam bukan kerana perangai orang Islam, tapi kerana pembacaan, pengkajian, dia baca Quran. Dia kata kalau saya kenal Islam berdasarkan perangai orang Islam, saya akan menjauhi agama ni. Itu maksud ayat 5 ni. Jangan jadikan tindak tanduk kita menjadikan orang kafir semakin jauh dari agama. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru. Tapi adakah kita sedar tindak tanduk kita ini menjadikan orang kafir boleh jadi semakin jauh dari agama? Sebab orang Islam pun perangai teruk-teruk. Orang dekat luar sana perhati je kita. Diorang kata kalau agama Islam tu benar, tentu orang yang menganutnya baik. Tapi lihat perangai orang kita. Teruk. Betul tak dinafikan ramai dalam kalangan orang-orang Islam yang tidak mengamalkan agama. Suatu perangai dia macam tu. Tapi kesan dia apa? Perbuatan mereka itu menyebabkan nama Islam ni dikotori. Orang sudah tidak pandang tinggi pada Islam sebab melihat orang Islam. Sedangkan kesucian agama tidak bergantung kepada penganutnya. Agama Islam itu sudah benar.
tetapi pengikut saja yang tak tahu mengamalkannya. Ujian bagi yang belum masuk Islam ialah diorang nak bezakan antara agama yang benar dan orang Islam. Itu ujian buat mereka. Nak bezakan ajarannya macam mana, orangnya macam mana. Sebab keduanya tak sama. Kalau mereka nilai agama berdasarkan perangai orang Islam, kemungkinan besar untuk mereka pandang agama sebagai buruk adalah tinggi. Satu, ada orang yang pernah kata, aku kenal Islam sebelum aku kenal orang Muslim. So janganlah kita jadi contoh agar orang lihat kita dan terus buat keputusan bahawa teruk betul agama Islam ni. Janganlah sampai macam tu. Tak sepatutnya kita jadi contoh yang baik, duta yang baik kepada agama ni. Kan? Sebab orang dekat luar, diorang bukan nak lihat teori tentang agama, tapi dia nak lihat bagaimana Islam tu praktikalnya. Dan praktikal dibuat oleh orang-orang Muslim. Kan? Kalau kita tengok senarai universiti terhebat di Malaysia, kita lihat apa ni pada universiti tu? Nak menggambarkan dia hebat. Ranking dia? Tidak. Kita lihat juga bagaimana graduan yang dihasilkan. Kan? Bukan hanya melihat ranking universiti, tapi graduannya. So janganlah sampai hasil daripada perbuatan-perbuatan tak bijak daripada orang-orang yang tak amalkan agama menyebabkan rosaknya kredibiliti agama sebelum sampai kepada orang luar. Oleh sebab itu, doa Nabi Ibrahim ini perlu untuk kita. Kita mohon pada Allah supaya kita tidak termasuk dalam kalangan orang-orang yang tak bijak ni. Orang-orang yang menjadikan agama sebagai fitnah. Betul. Nampak lebih teruk kalau ustaz-ustaz yang buat, yang tak boleh nak berlapang dada, yang asyik nak menang saja. Malah dia rasa apa dia buat tu betul. Apa dia buat tu betul. Sedangkan itulah jadi fitnah pada agama. Dan maksud seterusnya doa ini ialah supaya tidaklah orang kafir itu dapat mengalahkan orang Islam hingga nanti orang Islam pula akan meninggalkan agama kerana tidak tahan dengan dugaan. Ini kerana ada yang kalau susah duduk dalam agama Islam, ada yang rasa dia boleh meninggalkan agama ini kerana tak tahan dengan ujian kehidupan. Dan moga-moga kita tidak diuji oleh Allah dengan kehidupan sehingga menyebabkan kita buat pilihan antara nak kekal Islam dengan meninggalkan Islam. Wal-iyazubillah. Okay, next.
laqad kana lakum fihim uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Dan pada mereka, laqad kana lakum, sesungguhnya pada mereka itu, siapa mereka ni? Ibrahim. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Pada kehidupan Nabi Ibrahim ada tauladan yang baik. Ada contoh yang baik. Dalam ayat sebelum ni, kita kenal pasti bahawa tak boleh doakan orang-orang yang syirik supaya selamat. Kan? Dalam ayat sebelum ni kan Nabi Ibrahim ada doakan bapa dia yang syirik supaya selamat. Kemudian Allah tegur. So, dalam ayat ni pula, kita disuruh ikut Nabi Ibrahim. Kita disuruh ikut Nabi Ibrahim. Maksudnya, kita ikut seluruh sunnah Nabi Ibrahim, melainkan doa kepada bapaknya. Yang lain tu boleh ikut. Maka ikutlah cara mereka beragama dan pegang agama. Cara mereka sanggup tinggalkan ahli keluarga yang kafir dan tidak dengar nasihat. Cara mereka berdoa dengan khusyuk dan pengharapan mereka pada Allah. Ikut cara-cara yang Nabi Ibrahim dah tunjuk. Sanggup tinggalkan, sanggup ketepikan perasaan dan emosi kerana agama. Liman kana yarjullah. Tuan-puan, untuk ikut seperti mana apa yang dibuat oleh Nabi Ibrahim, benda tu berat dan sukar. Terutamanya berkaitan dengan ahli keluarga. Berkaitan dengan ahli keluarga, berat dan sukar. Sama juga dengan ayat laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu contoh tauladan yang baik dalam surah Ahzab. Sama ayatnya. Seperti mana Nabi Ibrahim dijadikan contoh, Nabi SAW juga dijadikan contoh. Tapi bila kita tengok kehidupan Nabi SAW, tak terikut kita. Susah nak jadikan Nabi ni contoh. Satu pagi Nabi balik daripada masjid. Nabi tanya Aisyah, ada sesuatu yang kita boleh makan? Ada sesuatu yang kita boleh jadikan sarapan? Aisyah, kita tak ada. Tak ada. Tak ada bahan untuk dimasak. Nabi kata, okeylah kita puasalah hari ni. Wah. Satu sudut kita pandang, sweetnya Nabi. Kan? Tak ada makanan, puasa. Simple kan? Tapi suami jenis apa yang tak dapat sediakan makanan untuk ahli keluarga di rumah? Suami jenis apa yang tak boleh nak sediakan sarapan, makanan asas kepada keluarga di rumah? Dan cara Nabi buat keputusan tu dengan berpuasa, mudahnya. Patutnya bila tak ada apa dekat rumah, keluarlah usaha pergi cari sesuatu. Kan? Kalau dah tak ada makanan, pergilah beli. Pergilah cari. Pergilah kerja. Tak gitu. Kita boleh tak buat macam tu? Balik-balik, yang hari ni kita makan apa? Tak ada bang. Beras pun tak ada.
Okeylah, kita puasa lah hari ni. Berpada dengan itu, woi, mau gaduh. Gaduh. Tapi macam mana kita nak jadikan apa yang berlaku dalam rumah tangga Nabi itu sebagai contoh? Dia hanya boleh jadi contoh pada kita. Kehidupan Nabi boleh jadi contoh, hanya boleh contoh pada kita jika fokus kita, jika apa yang kita harap ialah hari akhirat. Kalau kita masih lagi terikat dengan dunia, masih lagi menilai, melihat kejayaan tu, oh, kena rumah besar, kereta besar di dunia, kena ada nama besar, baru dikira berjaya. Kalau begitulah cara kita memandang dunia, kita takkan boleh jadikan Nabi sebagai contoh. Sebab prasyarat untuk jadikan Nabi Ibrahim dan Nabi sebagai contoh ialah ni. Ni prasyarat dia. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Siapa yang berharap reda Allah dan hari akhirat. Kalau itu tak jadi fokus, kita susah nak jadikan Nabi sebagai contoh. Akan banyak kepincangan-kepincangan, banyak kelemahan-kelemahan yang kita nampak cara Nabi handle keluarga. Kalau kita tidak mengharap pada Allah dan hari akhirat. Banyak. Kalau tak percaya, cuba baca status Asia Jalil. Baca status Asia Jalil. Dia banyak kritik kehidupan Nabi berpoligami. Kalau baca buku Asam Garam Rumah Tangga Nabi, kita akan lihat sisi penulis yang mengharapkan reda Allah dan hari akhirat. Kalau baca status Asia Jalil, kita akan nampak pengkritik tegar terhadap rumah tangga Nabi. Kita akan didedahkan dengan, oh ini kelemahan Nabi, oh ini Nabi tak buat, oh macam ni. Perasan tak bahawa Nabi tak pernah pujuk Aisyah waktu Aisyah sedang merajuk. Kalau duk kritik macam tu, akidah tak tergelincir. Tapi kesan dia, kesan akhiratnya besar. Akidah tak tergelincir. Dia cuma nyatakan, ini sisi manusia. Sisi manusiawi Nabi. Maka dinilai sebagai apa tindak tanduk Nabi itu sebagai salah. Sedangkan bagi mereka yang mencari redha Allah dan hari akhirat, kita tidak melihat itu sebagai salah. Kita melihat itu sebagai tindakan paling wajar. Contoh, Nabi tak pernah pujuk Aisyah waktu Aisyah tengah cemburu. Nabi tak pernah marah Aisyah waktu Aisyah tengah cemburu. Kan ada kes seorang hamba hantar makanan ke rumah Nabi. Makanan tu datang daripada rumah madu Aisyah. Bila hamba tu hulur makanan tu, Aisyah, dia tolak dulang tu.
sampai jatuh makanan. Waktu tu Nabi ada tetamu. Abu Bakar dengan Abu Hurairah. Abu Bakar bapa Aisyah. Bapa dia tak bangun, marah anak dia. Kenapa buat macam tu pada Nabi? Dan Nabi tak ada pula, Allah Aisyah, Allah Aisyah, abang minta maaf Aisyah, abang minta maaf. Tak ada. Nabi tak buat macam tu. Nabi kutip balik makanan tu, masukkan dalam dulang dan serve Abu Bakar dan Abu Hurairah. Kemudian Nabi bagi tahu pada hamba tu, baliklah, ibumu sedang marah. Itu je Nabi buat. Kenapa Nabi tak pujuk Aisyah? Itu bagi feminisme, kan, grup-grup feminis ni, dia kata itu salah. Kenapa Nabi tak pujuk Aisyah? Kenapa Nabi biarkan Aisyah? Ha. Sedangkan Nabi paling tahu isteri dia. Macam anak kita merajuk. Kan apa tindakan kita? Pergi dodoi dan pergi pujuk, atau biarkan dia reda sendiri. Sebab perasaan merajuk ni, apa pun kita buat, kalau dia masih belum nak dipujuk, dia takkan mahu dipujuk. Kan? Suatu untuk menturuti jejak langkah Nabi. Kesemua yang terlibat, kita terutamanya membaca kisah tu, kita kena meletakkan Allah dan hari akhirat sebagai matlamat dahulu, baru kita faham kenapa Nabi buat begitu. Ada satu ketika Aisyah dengan Hafsah minta ditambah duit belanja. Minta ditambah duit belanja. Allah bagi ultimatum kepada mereka berdua. Kau nak dunia atau diceraikan? Hai, takkan minta tambah duit belanja? Tak boleh sehingga diugut untuk diceraikan. Ha. Itu kalau kita tidak melihat dari sudut kacamata redha Allah dan hari akhirat. Kita akan lihat, wow, ini berat sebelah. Dia bukan minta apa, minta tambah duit belanja je. Takkan sampai cerai berai. Itu kalau kita sekadar melihat hubungan suami isteri. Tapi kalau kita lihat tugas dan tindak tanduk Nabi, mereka minta duit belanja itu sebab mereka lihat Nabi sudah menang perang Khaybar. Bayangkan kalau Nabi layan permintaan isteri dia. Dan sememangnya Nabi sayang pada isteri dia. Permintaan isteri dia boleh jadi menjadi prioriti pada Nabi. Suatu Allah letak ultimatum. Allah letak kata putus. Kerana kalau Nabi ikuti kehendak isteri, perbuatan itu akan jadi contoh kepada manusia sepanjang zaman. Oh, rupanya Nabi dahulukan keluarga berbanding masyarakat. Dia akan jadi fitnah besar.
sampai hari kiamat. Siapa nak jawab? Alah, Nabi pun dahulukan keluarga. Lagi kita. Satulah kita ambil rasuah. Nampak tak fitnah besar? Manusia, cara dia berfikir terhad. Dia tak nampak masa depan. Apa yang dia nak waktu tu. Sebab tu Allah bagi warning. Kau nak naik duit belanjamu atau bercerai. Kehidupan kita, matlamatnya akhirat. So, surah Mumtahanah, dia sedang beri kita pengajaran yang ini. Nak hidup dekat dunia, nak dapatkan contoh daripada Nabi Ibrahim, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perlu letakkan pengharapan paling utama, yarjullah wal yaumal akhir. Patuh perintah Allah, nakkan redha Allah dan aim dia hari akhirat. Ustaz, sesuaikah diikuti cara Nabi iaitu berpuasa dan tak keluar cari makan apabila tak ada makanan di rumah? Sebelum kita buat macam tu, sebelum boleh ikut contoh macam tu, kita dan keluarga kita perlu clear matlamat hidup untuk cari redha Allah dan untuk hidup dekat akhirat. Kalau belum capai matlamat tu, usahakan apa yang orang kebanyakan nak. Kalau tak ada sarapan, pergi cari sarapan. Kalau sekadar guna alasan, kita puasalah. Nanti orang yang tak faham akan kata, tengok, dia guna helah agama untuk lari dari tanggungjawab. Nampak tak? Orang akan cakap, tengok, dia guna alasan agama untuk lari dari tanggungjawab. Inilah penunggang agama. Kan? So, kalau nak buat alasan macam tu, pastikan kita dan keluarga kita faham kedudukan. Bukan tak mampu. Bukan waktu tu Nabi tak mampu untuk adakan sarapan. Yelah, dah kedai belum buka. Memanglah belum ada benda yang boleh dibeli. Dan Nabi bagi option pada Aisyah. Nak puasa? Jom kita puasa. Dan Aisyah willingly. Tapi kalau isteri tak nak, kita kenalah usahakan cari makanan. Gitu. So, bagi orang yang meletakkan harapan untuk mendapat kebaikan di akhirat, maka mereka akan belajar apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab mereka sedar yang mereka akan menghadap Allah dan akan diminta tanggungjawab. So, kalau kita buat sesuatu ikut apa yang kita rasa nak, maka kita akan menjawab depan Allah. Tapi bayangkan, apa yang kita buat tu berdasarkan apa yang Nabi SAW tunjuk dan Nabi Ibrahim tunjuk. So, yang akan jawab nanti siapa? Nabi Ibrahim dan Rasulullah bagi pihak kita. So, kita punya defend apa? Ya Allah, aku ikut Nabi Ibrahim buat. Aku ikut Rasulullah buat. Itu kan lebih mudah. Bukankah itu bentuk hisab yasirah? Hisab yang ringan dan mudah. Sebab apa yang kita buat bukannya ikut keinginan kita, tak. Tapi kerana kita belajar dari Nabi.
Kan lebih mudah, lebih bahagia. Wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyul hamid. Siapa yang berpaling? Berpaling apa? Tak nak ikut. Sejarah kehidupan Nabi tidak dilihat sebagai contoh. Dia ambil orang lain sebagai contoh. Itulah tulisan-tulisan seperti tulisan Asia Jalil. Kalau tuan-puan baca, dia tak lihat Nabi sebagai contoh. Maka kalau ada manusia yang berpaling, Allah kata Allah Maha Kaya. Allah tak perlukan iman kamu. Innallaha huwal ghani. Allah rasa cukup. Allah tak perlukan iman macam iman kamu. So, salah satu daripada tanda ketaatan kepada perintah Allah yang perlu kita tunjuk ialah kita putuskan hubungan dengan orang kafir yang menentang Islam. Seperti yang Nabi Ibrahim buat. Siapa tak nak ikut? Tak nak ikut apa yang Nabi buat, Allah tak perlukan kita. Fa'innallaha huwal ghani. Allah tak perlukan kita. Dan Allah tidak perlukan pujian kita pun. Kerana sifat Allah Al-Hamid. Al-Hamid maksudnya Maha terpuji. Allah tak perlukan makhluk untuk memuji diri dia. Kerana sama ada makhluk itu puji atau tidak, Allah tetap memiliki sifat-sifat terpuji. So, perkara paling penting untuk kita tahu tentang ayat ni ialah Allah beri kita jalan. Jalan kehidupan Nabi terdahulu untuk dicontohi. Ada orang yang mudah dilentur. Lalu bila disuruh ikut, diikut. Tapi ada orang yang skeptikal. Disuruh ikut, tak nak ikut. So, siapa yang ikut, kehidupannya akan jadi lebih mudah. Dan siapa yang tak nak ikut, Allah kata Allah tak perlukan dia pun. Allah tidak perlukan dia pun. Kerana pada tanggapan manusia yang tak nak ikut ni, dia rasa Allah perlu dia. Dan dia kata, Allah asyik nak dipuji je. Kan? So, Allah bagi tahu, tak. Allah tak perlukan iman kita dan Allah tak perlu pada pujian kita. Siapa berpaling, dialah yang rugi. So, next week kita akan sambung. Oh tak, terus je lah. 13 ayat je kan? Okey, terus. Asa rabbukum. Asallahu ayyaja'ala bainakum wa bainal ladhina adaitum minhum mawaddah. Allahu qadir. Wallahu ghafurur rahim. Bentuk ayat dia pun agak pelik. Ayat seterusnya adalah tentang berita gembira. Berita gembira. Ada sahabat yang berhajat supaya orang Mekah menjadi orang beriman. Ada sahabat yang nak sangat kalau orang Mekah tu menjadi orang beriman. Lalu dalam ayat ini Allah beritahu hasrat itu akan dimakbulkan. Hasrat itu akan dimakbulkan. Asallah, moga-moga Allah ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mawaddah. Semoga Allah lahirkan kasih sayang
antara kamu dan musuh kamu. Semoga Allah lahirkan kasih sayang antara engkau dan musuhmu. Mawaddah. Sebelum ini ceritanya Hatib beritahu keluarga. Hatib berniat nak bagi tahu keluarga dia untuk selamatkan mereka dari kufur. Sebab bagi dia kalau dia diberi peluang untuk terus berdakwah, boleh jadi keluarga dia akan masuk Islam. Niat tu baik tapi caranya salah. Dan Hatib nampak bila peperangan berlaku di Mekah, mesti ada pertumpahan darah. So, sememangnya dia nampak peperangan tu tujuannya nak membunuh musuh. Tujuannya nak membunuh musuh. Tetapi yang Hatib tak tahu ialah perancangan Allah. Ketika Rasulullah menguasai kota Mekah, bukanlah dalam bentuk peperangan dan kekerasan, malah dalam bentuk yang sungguh harmoni sehingga orang-orang Mekah masuk Islam. Ayat sebelum ni ada bagi tahu tentang sunnah Nabi Ibrahim. Apa? Putuskan hubungan dengan kaum musyrik. Benda tu sukar tuan-puan. Kita ialah sebab adik-beradik kita, sanak saudara kita, semua ni Islam. Tapi pernahkah kita lihat berapa peritnya rakan-rakan kita, saudara-saudara kita yang mu'alaf, yang mak bapak dia masih kafir. Dengan orang macam tu kita sanggup kata putuskanlah hubungan dengan mak bapak engkau. Mak bapak kot. Benda ni susah. Benda ni sukar dibuat oleh sahabat pada waktu tu. Maka Allah beritahu dalam ayat ni, Allah boleh lembutkan hati orang kafir itu menerima Islam. Dan itu yang berlaku sewaktu pembukaan kota Mekah. Ramai-ramai mereka masuk Islam. Malah ketika ayat ni turun, para sahabat tak nampak bagaimana benda tu boleh terjadi. Namun tak kala ianya berlaku, ianya benar-benar terjadi. Tak lama selepas ayat ni turun, Mekah menjadi negara Islam. Dan surah ini memang turun sebelum Nabi berangkat ke Mekah. Kan dalam surah An-Nasr, yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Manusia masuk ke dalam agama Allah berpasukan-pasukan, berbondong-bondong. Ayat ini adalah berita gembira kepada orang beriman yang menyatakan permusuhan antara Muslim dan kafir tidak lama lagi akan berakhir. Dan ini merupakan berita baik kepada para sahabat. Sama macam saudara kita, mu'alaf, yang mak bapak dia, keluarga dia masih belum Islam. Kan? Suruh dia baca ayat ni. Allah boleh adakan perasaan kasih sayang antara engkau dan musuhmu. Boleh. Allah boleh timbulkan kasih sayang tu. Wallahu qadir. Allah berkuasa. Allah berkuasa. Maka begitulah kita dengan ahli keluarga kita. Kalau ada antara mereka yang belum Muslim dan mereka mungkin belum dapat terima jalan agama ini, tapi kita tak tahu bila Allah akan lembutkan hati mereka, maka tetaplah buat hubungan baik dengan mereka. Jangan hina,
Jangan putuskan hubungan. Tunjukkan akhlak yang baik. Dan contoh besar ada dalam sirah Nabi ialah Abu Sufyan, bapa mertua dia. Abu Sufyan ni penentang keras. Penentang keras. Dia ada trio yang menentang Nabi. Abu Jahal, Al-Walid bin Mughirah, dan Abu Sufyan. Ni 3 orang ni penentang keras. 3 orang ni juga yang tersembunyi-sembunyi pergi dengar Nabi baca Quran sampai ke pagi. 3 orang. Abu Sufyan, Abu Jahal, Abul Hakam, dan Al-Walid bin Mughirah. Dan dia menjadi pemimpin Quraisy menyerang umat Islam pada perang Khandaq. Akan tetapi beliau masuk Islam sebelum pembukaan kota Mekah. Dan setelah itu menjadi seorang Islam yang devoted, yang baik dan berkhidmat untuk agama. Satu ketika bila Quraisy melanggar perjanjian Hudaibiyah, Abu Sufyan bergegas pergi ke Madinah, minta Nabi tidak tamatkan perjanjian tu. Quraisy terbunuh orang Islam. So Abu Sufyan pergi lari ke Madinah nak jumpa dengan Nabi supaya tak batalkan perjanjian. Perjanjian Hudaibiyah. Maka waktu sampai ke rumah Nabi, Abu Sufyan dilayan oleh anak dia. Anak dia. Anak dia Islam. Isteri Nabi. So waktu dia masuk rumah Nabi, dia nak duduk. Anak dia kata, ayah boleh bangun tak? Ni saya nak gulung tikar ni. Lalu ayah dia tanya, ni tikar siapa? Oh, ni tikar Rasulullah. Adakah saya tak layak untuk tikar itu? Ataupun tikar itu tak cukup bagus untuk saya? Anak dia kata, ayah tak layak duduk dekat tikar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pemimpin besar Quraisy kot. Dilayan oleh anak dia macam tu. Ayah tak layak. Ini tikar Rasulullah. Ayah tak layak duduk atas tikar ni. Bangun, dia bangun. Dan waktu tu dia tahu dah kedudukan dia. Tak ada tempat dah untuk dia merayu. Tu level Abu Sufyan. So tuan-puan, boleh jadi mungkin kita bergaduh dan benci dengan orang sekarang. Tapi berusahalah, kekalkanlah doa kita. Kekalkanlah dengan akhlak yang baik. Boleh jadi satu hari nanti, mana tahu orang tu jadi besan kita ke, jadi anak menantu ke, jadi mertua kita, kita tak tahu. So Allah boleh buat. Wallahu qadir. Allah boleh buat. Dan begitu juga, Allah boleh buat 8.31 dan kita kena berhenti di sini. Kita jumpa minggu depan. Barakallahu li walakum. Kembali pada moderator. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Jazakallahu khairan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri. Dan demikianlah ya, penjelasan atas kekuasaan ilmu dari tadabbur surah Al-Mumtahanah itu, iaitu dari ayat 5 hingga ayat 8. Antaranya tentang Nabi Ibrahim memohon agar Allah tidak memenangkan orang kafir atas orang beriman, dan Allah mengingatkan kita untuk menjadikan Nabi Ibrahim sebagai teladan yang baik. Dan insyaAllah semoga dalam kesempatan kita akan bersama-sama lagi dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri dan para jemaah sekalian, dan insyaAllah dan semoga dari tadabbur ini mengambil ibrah daripadanya. Dan Ustaz, kita tangguhkan dulu Ustaz ya dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Silakan Ustaz.
Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Dan seterusnya, ya, Mandi. Terima kasih, Kak Rina. sama. Okey, seterusnya